Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati al-fadhil Tuan Imam Kursi Alian Taqwa Masjid As-Salihin, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 21 hari bulan 1 2023 kita dapat meneruskan agenda pengajian kuliah menambahkan ilmu dan pengetahuan kita tentang Islam yang menjadi kewajipan kepada kita mengetahuinya. Para jemaah sekalian, insya-Allah dalam perbincangan ringkas ini ana akan bincangkan bersama dengan para jemaah, iaitulah tentang tafsirul Islam. Bila kita sebut Islam tu, kita orang Kelantan ni duk mikir gapo dia maksudnya. Supaya kita lebih jelas, kita tahu apa yang patut ada dalam dada kita dan apa yang patut kita lakukan, apa yang patut kita buat dalam kehidupan kita ini, dalam perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Allah SWT sebut kepada kita dalam surah Ali Imran ayat 20, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. فَإِنْ حَاجُّوكَ, maknanya kalau ada orang mari nak melawan dengan kita tentang pegangan kita, apakah akidah kita, maka Allah SWT suruh kita jawab, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah, aku serahkan jiwa raga aku ini kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya para jemaah sekalian, bila kita kata kita Islam, yang utama sekali kita kena ikhlaskan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dia panggil murnikan tauhid. Tak boleh kita mulut kata la ilaha illallah, mulut yang sama juga hidup minta dengan benda-benda yang tidak ada kuasa lain daripada kuasa Allah Azza wa Jalla. Itu yang membimbangkan kita hari ini, sebab kadang-kadang kita tidak jelas bila kata la ilaha illallah, macam kebar dah kita ni, tidak jadi masalah. La ilaha illallah yang kita ucap tu, dia minta banyak perkara daripada kita. Iaitulah Allah Ta'ala minta kita mesti kata dengan ikhlas. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan, siapa dia kata la ilaha illallah dengan ikhlas, tidak dipaksa, bukan kerana suka-suka dia nak kata, maka orang ni akan masuk syurga. Jadi sebab itu dalam Islam ni tak ada paksaan. Kita nak paksa orang masuk Islam, tak boleh. La ikraha fiddin, tak boleh paksa. Jadi yang pertama sekali kita kena ingat, ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla, wal bara'atu minasyirki, dan kita kena bebaskan jiwa kita, diri kita daripada sebarang ikatan dengan syirik. Hak jauh ke hak dekat, hak besar ke hak kecil, mesti dibebaskan. Sekarang ni hak besar-besar, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan nampak, sembah berhala tak sembah dah kita. Selagi kita waras yang hidup ni, tak akan berlakulah benda tu. Tapi percaya kepada benda-benda lain, benda-benda gaib, hidup percaya ke Tok Pomo tahu benda gaib, kuat lagi tu.
Kemari lepas anak kuliah subuh ada orang mari sore. Dia kata, "Ustaz, kita nak subuh hari ni hari Jumaat ni tolong maya ajak sebab nak atar balik ni orang ngenak kita." Confirm dah orang ni kena. Siapa dia kata bagi tahu confirm? Tok Bomo. Kata kuat lagi tu. Sebab maknanya kita masih lagi letak kepercayaan kita kepada orang-orang yang mengaku benda gaib. Itu satu benda yang berbahaya. Dan banyak lagi lah pergantungan kita. Kalau orang mari jual tangkal azimat, percaya lagi. Tidak percaya ke dia, kita percaya, kita yakin dengan kuasa Allah. Hak ni saja-saja nak gantung. Tuan-tuan dan puan-puan, orang tak beli tali hitam gantung saja-saja kalau tak percaya kepada dia. Betul tak? Beli pun tak. Tapi kalau beli, tak percaya, saja gantung. Itu benda lain, tali bunga-bunga boleh lagu tu. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan kepada kita rukun Islam yang 5 perkara itu adalah merupakan tanda zahir an tasyhada la ilaha illallah, mu kena kata la ilaha illallah. Kalau orang nak mari masuk Islam dia tak kata la ilaha illallah, dia senyap je. Kata awak dia buat apa senyap tu? Sedang berfikir la ilaha illallah. La, tak jadi. Dia kena ucap dengan lidah dia la ilaha illallah. Hatta orang yang ni, saudara kita yang OKU pekak, dia ada bahasa isyarat dia. Ana belajar dah dengan ustazah dia, kata lagu mana cara mengucap. Dia ajar, tapi kita tak pandai kata, ini takut tak jadi. Dia ada makna lain, jangan terbiar duduk holah-holah tanya kat sini. Dia kata terbit makna lain, kita nak jawab. Jadi bahasa yang kita tak pandai atau sudut tunjuk pandai, dia akan jadi makna lain. Jadi makna macam orang Kelantan tu, orang luar mari nak kecek Kelantan. Dia kata saya mari nak kecek awak. Kenapa yang dia kecek awak? Tak? Kata tidak kecek. Baru jadi bercakap. Kalau tidak makna lain. Jadi kita dengan bahasa isyarat ni kalau tak pandai tak sebab. Maknanya orang yang nak masuk Islam, menyata Islam, dia mesti kata dengan lidah dia. Tak boleh senyap dalam hati mikir tak jadi. Dia kena kata dengan lidah, barulah dia jadi. Kemudian anna Muhammad Rasulullah, itu 2 syahadah. Kemudian dia kena salat, kena tunjuk dia semaya. Dia kata, "Ustaz, tunjuk-tunjuk ke orang ni tak boleh ke dalam amalan kita buat ni, tak boleh tunjuk ke orang." Kita kata kenapa tak boleh? Allah suruh tunjuk. Bila Tuhan suruh tunjuk semaya? Bila? Setiap kali azan dipanggil ke masjid untuk kita berkumpul di sini, nak suruh solat secara terang-terangan. Tak boleh kata saya tak pergi masjid, takut tak ikhlas. Habis maya sore dalam bilik gelap di rumah. Tu lama-lama terperangkap ngajar dah sesak lah gitu. Yang kenanya kita kena mari. Seminggu sekali wajib bagi orang laki-laki yang sehat, yang tidak bermusafir, mesti berada di masjid untuk kita kumpul ramai-ramai. Sebab apa? Tanda yang besar selepas daripada kita mengucap 2 kalimah syahadah, iaitulah tanda dia salat. La hadza fil Islam, tidak ada bahagian dalam Islam kalau orang itu tak semaya. Maka menjadi kewajipan kita sebagai ayah, ibu, guru, suami, wajib pastikan keluarga kita salat. Mesti kena ambil cakna bab semaya ni. Banyak kali dah anak kempen. Kita ni bila sebut bab solat, bab mari masjid, semangat. Tapi bila kita tanya, kenapa tidak bawa, tak buat kerahan tenaga, tidak penuh kereta kita dengan keluarga kita mari sekali di masjid, kenapa tak bawa? Banyak alasan, anak sekolah lah, anak baru balik kerja, macam-macam alasan. Kita mengatakan itu kecuaian kita para jemaah sekalian apabila tidak berlakunya perkara itu. Kemudian marilah zakat, puasa Ramadan, haji, itu rukun Islam yang zahir yang mesti kita kena lakukan. Para jemaah sekalian, baik, maknanya bila kita kata kita orang Islam, dia ada 3 komponen yang tak boleh terpisah. Aslamatu wajhillah, itu i'tiqad. Pegangan kita, akidah kita, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah khalisan liwajhil karim. Yang kedua, kita kena lakukan semua rukun-rukun Islam. Itu dari sudut ibadatnya. Dia panggil ibadat khususiyah. Ibadat yang setiap orang mesti buat. Yang ketiga, tuan-tuan tanda, yang ketiga ini dia panggil amalan
perhubungan di antara kita dengan orang lain. Kalau kita ni kita kadang-kadang sibuk. Bila sebut bab kebersihan, siapa dia contoh? Jepun. Sebut bab disiplin, Jepun juga. Sebut bab berapa pun patut. Di mana kita orang Islam, kenapa tak jumpa cari hak kita? Mari 5S lah, berapa S ambil hak Jepun. Bila sampai sini, pihak kerajaan suruh modify pula. Masukkan ayat-ayat Quran, menyatakan bahawa 5S ni sudah ada dalam Quran. Memang sudah ada pun. Quran tak ajar kita supaya berselerok gitu tak. Dia suruh ajar kepada kita supaya apa? Supaya susun atur dengan baik, jaga kebersihan. Setiap kali nak solat kena bersih zahiran wa batinan, bersih zahir dengan batin. Pasal itulah kita nak semaya kena ada wudu. Sebab apa kena ada wudu? Pergi basuh dulu hak zahir tu. Wudu itu anggota zahir. Basuh muka, basuh tangan, kaki, sapu kepala. Bila mari masuk dalam masjid beradab dengan Allah Azza wa Jalla, ini dia panggil tathhirul batin, nak bersih hak batin kita. Makanya kita mengatakan tak usah duk cari lain. Jadi komponen yang ketiga Islam itu iaitulah duduk di ad-din al-muamalah. Agama kita ni agama muamalah. Bila kita kata bab muamalah ni tuan-tuan jangan sempit. Nak kata muamalah ni kak kena pergi kau bank lah, bank muamalah. Ada pegawai jangan marah sini. Muamalah bank. Muamalah beli kereta. Buat rumah. Itu kita muamalah dengan duit, muamalah dengan besi, muamalah dengan barang. Hak besarnya tuan-tuan dan puan-puan, muamalah kita sesama manusia. Itu yang besar. Karena itulah bila Nabi SAW telah beritahu kepada hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Amr bin Al-As yang dikeluar oleh Bukhari dan Muslim, Nabi kata apa? Al-Muslim. Dengar ni tuan-tuan, Al-Muslim, orang Muslim. Apa makna orang Muslim? Orang yang beriman kepada Allah, Muslim. Orang yang telah menunaikan tanggungjawab rukun Islam, Muslim. Orang yang patuh dan akur pada perintah Allah, Muslim. Siapakah Muslim itu? Ini kita tengok. InsyaAllah para jemaah sekalian, kita semak biar kita masuk dalam senarai Al-Muslim. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Kena kata boleh. Kalau tidak, di mana kitanya? Kenapa duduk bincang orang lain? Kita nak bincang hak kita. Kata orang bincang hak manusia menyusahkan, tapi bincang hak kita ada faedah, sebab di situlah kita nak buat. Di mana hak tak kena kita nak perbetulkan, di mana yang salah kita perbetulkan, hak mana hak betul dah kita perkuatkan. Maka Nabi kata, bila orang tanya dia Al-Muslim, siapa dia Muslim? Nabi jawab dua patah. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim itu iaitulah orang yang orang Islam lain selamat daripada lidah dia, selamat daripada tangan dia. Learning hadis ini sahih. Zaman kita hari ni orang Islam sama-sama kita selamat ke tak selamat? Tak selamat. Kita duduk sama-sama kita ni bukan tak sedap hati aku tu. Nampak duduk sosik-sosik dua orang tu, kata kat aku dah kali. Sebab itulah dalam Islam ni Nabi kita larang kalau kita duduk tiga orang, dua orang bisik, seorang duduk kelipah tengok lah, tak boleh. Tapi kalau duduk ramai-ramai, dua orang bercakap lain. Mana kalau kita tiga orang dalam majlis ni, dua orang ni berbisik, seorang ni bakal melengung tak tahu apa. Tidak dibenarkan. Sebab boleh menimbulkan syak wasangka. Boleh menimbulkan su'uzan. Sebab dia kata apa je. Kata kat aku dah tu. Maknanya, jadi ada seorang pelajar, dia mari report ke tok guru dia tentang kesalahan orang tu orang ni. Tok guru dia bertanya, ya walad, mu pernah kau pergi berperang dengan roh kafir tu? Dia kata tak pernah pergi. Kamu pernah berperang dengan Parsi? Tak juga. Kamu pernah berperang dengan segala, dia kata tak pernah berperang dengan orang kafir. Terus dia kata, Masya Allah, semua kafir atas dunia selamat daripada lidahmu, kecuali saudara se-Islam kamu yang tak selamat. Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang hari ini para jemaah sekalian.
Nabi kata orang yang betul-betul Islam, yang dikira orang yang baik itu apabila lidah dia, orang Islam lain selamat daripada lidah dia dengan tangan dia. Zaman dulu kalau sebut tangan, kita nampak penumbuk, nampak penampar, nampak kena apa dia, macam-macam pukulan. Tapi sekarang ni rupanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu daripada 1400 tahun dulu, Nabi diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla bahawa zaman kita hari ni orang banyak guna tangan daripada guna lidah. Zaman kita hari ni mana banyak guna tangan dengan lidah? Banyak guna tangan dah kali. Nak cakap dengan orang tak cakap dah. Kalau orang call telefon tak akak. Tapi kalau orang tahu WhatsApp jawab lalu. Kadang-kadang dia tak jawab pun. Dia ambil hak orang lain, dia atas forward, dia panggil forward, tepek hak orang. Macam-macam perangai. Kita mengatakan tuan-tuan dan puan-puan, sama ada kita bercakap dengan lidah ataupun kita share benda-benda yang tidak betul, tak kira lah tak betul tu dari sudut apa. Hak paling dahsyat, hak tak betul dari sudut agama. Itu dahsyat. Ni macam-macam orang duk sebar ni. Kelebihan baca ayat ni lah, kelebihan baca hak ni. Dia duk atas kita sampai sombak telefon dia tu, Ustaz tolong betul. Kata saya, lama dah saya cerita benda ni tak betul. Kenapa awak tak dengar? Dia tak dengar lagi. Masalahnya bila kita tak dalam grup, dia bukan baca, dia duk bohong dia aja. Itu masalah. Jadi pembohongan al-kazib ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dahsyat daripada pembohongan pada manusia. Kita kadang-kadang tak merah mata kalau orang bohong atas nama Nabi. Oh ni Nabi kata gini-gini. Mari orang lain pula kata ini hadis palsu ni. Palsu hadis juga. Ana selalu bergurau, minta maaf lah tuan-tuan. Kita kata para jemaah sekalian, kita jangan samakan di antara hadis palsu dengan gigi palsu. Dia kata mana ayat tak molek bunyi tu. Gigi palsu kalau tak ada dia tak comel. Nak makan apa sembuh. Kalau ngaji Quran agak sosah bunyi dah. Ihdinas siratal bunyi lagu lain. Tapi ada gigi palsu lekat molek. Tapi kalau hadis palsu tak boleh pakai. Ulama kata hadis palsu tak sama dengan hadis dhaif, tak sama dengan hadis palsu. Itu kita nak. Jadi sekarang ni orang sebar tentang benda-benda agama pakat duk kutip belakang. Orang sebar tentang maklumat-maklumat apa saja, habis pakat sebar. Kadang-kadang sambil-sambil dengan kuliah dia lagi sebar. Oh malam ni ada berlaku sekian-sekian. Benda tak berlaku pun. Banyak benda-benda. Ni sehari dua orang ni sibuk tentang salah seorang daripada imam Masjid Haram telah berhenti. Kerana gini-gini orang sibuk. 3-4 hari lepas tu keluar pula berita penafian daripada pejabat kerajaan Arab Saudi bahawa imam tu bukan sekadar berhenti, dinaik pangkat lagi menjadi khatib seumur hidup di Masjid Haram. Kata ambil muka. Hak saya bau ustaz-ustaz juga. Kita kata laju tangan buat ustaz pun. Di mana tabayun, di mana maka Nabi kata orang yang betul-betul Islam itu orang Islam lain selamat daripada lidah dia, selamat daripada tangan dia. Jangan kita mudah-mudah. Maka di sinilah para jemaah sekalian yang kita nak bagi tahu kepada kita semua bahawa bila kita kata Islam merangkumi semua. Tak usah cari Jepun, tak usah cari orang putih. Kita cari dari Islam sudah ada. Jadi maka dalam satu hadis lagi, hadis riwayat Imam Ahmad, wa an Bahzi bin Hakim an abihi an jaddihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi Islam. Seorang sahabat ni dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Dengar ni tuan-tuan. Bila kata Islam tu jangan kita nampak rukun terima ajalah. Ada lagi yang Nabi nak sampaikan. Nabi kata yang pertama an yuslima qalbuka lillah. Musrahkan hatimu tu pada Allah. Kita kena serahkan hati kita pada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Wa antuli wajhaka ila Allah. Muhadapkan mukamu kepada Allah. Bila kita hadap muka kepada Allah, bila kita solat, bila kita semaya, kita nak semaya kita menghadap ke arah kiblat. Saudara, lepas pada menghadap kiblat kita membaca doa pula. Wajah tu wajhiyal ladzi fataras samawati. Aku hadapkan muka aku ini kepada Allah. Itu asalnya. Kemudian wa antusalliyas salatal maktubah. Nabi kata mu kena jaga solat 5 waktu.
wa tuaddi zakatal mafruḍah, tunaikan zakat. Jadi dalam hadis ni Nabi kita salah sebut beberapa rukun Islam. Hadis riwayat Ahmad. Daripada hadis lain pula, an rajulin min ahli Syam, dia kata apa? Dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal Islam, apa itu Islam? Nabi jawab hampir sama. Tapi kita kena kumpul. Soalan-soalan ni kita kena campur, kita kena jamak, baru dia jadi berapa tu keluar. Maka Nabi kata apa? Antuslima qalbaka lillah. Musrahkan hatimu tu kepada Allah. Sama dengan hadis tadi juga. Wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Mu kena jaga lidahmu, kena jaga tanganmu, jangan menyakiti orang Islam. Dua. Kemudian dia tanya pula, ayyul islami afdal? Apakah Islam yang paling afdal sekali? Apakah Islam? Orang Islam yang paling baik siapa? Qal al-iman. Orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa para jemaah sekalian? Iman benda tak nampak. Sebab itu Nabi tunjuk al-iman hahuna. Iman tu benda kita tak nampak. Hak nampak Islam, hak zahir. Kalau kata saya beriman, macam mana kita nak tunjuk kita iman? Bukti dianya melalui tanda-tanda yang zahir, yang kita boleh nyatakan kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, baru dia kata beriman. Maka Nabi kita jawab, dia tanya balik, mal iman, apakah itu iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal maut. Beriman itu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, bangkit semula. 5 di sini. Satu lagi dalam hadis lain, an tu'mina bil qadari, kita beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dikeluarkan oleh akhraju Ahmad fil Musnad. Jadi para jemaah sekalian, bila kita kata kita beriman, jadi jelaslah kepada kita bahawa iman itu merangkumi banyak perkara. Bukan sekadar kita nampakkan kita beriman kepada Allah saja, tapi kita tidak tunjuk tanda-tanda dia tu, maka itulah yang dikatakan orang beriman tapi tak ada tanda iman. Maka kita wajib kena tunjuk tanda kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, bahawa Islam dan iman dua perkara yang tak boleh berpisah. Islam dengan iman dua perkara yang tidak boleh berpisah. Kalau kita tengok orang ni, kita kata awak Islam, dia kata saya orang beriman, orang mukmin. Jadi kita kata kita boleh terima dua-dua. Kalau kata awak orang mukmin, saya orang Islam, tak apa. Sebab dua ni apabila dia berpisah, dia jadi satu. Payah juga ayat ni. Tapi bila dia bersama, dia berpisah. Boleh jelas ke tak? Kalau kita kata saya orang Islam, tak sudut attack lagi. Awak beriman ke tidak? Tak payahlah. Nyemarah dia kata dia ni pelik. Aku ayat orang Islam. Nah, dalam kad nalar kita tulis Islam agama. Kenapa dia tak tulis orang iman? Nah, jadi dia kata bila mari satu boleh pakai dua. Tapi bila datang dua-dua duduk sekali, iman dan Islam, maka dia akan berbeza. Bila mari iman dan Islam, maka dia berbeza di situ. Yang imannya ma waqara fil qalbi, apa yang terkandung dalam hati. Hak terpahak dalam hati, maka itu dia panggil iman. Sebab itulah iman ni semua tak nampak. Antuk minabillah, kita beriman pada Allah, kita tak tengok Allah. Cuma kita belajar, kita yakin, kita percaya sungguh-sungguh Allah ada. Allah ada. Mana bukti Allah ada? Maknanya kita kena cari 3 bukti untuk menguatkan kepercayaan kita bahawa Allah ada. Yang pertama, kita kena kenal Allah melalui apa? Melalui nama-nama dia yang indah, Asmaul Husna. Yang kedua, kita kena kenal Allah melalui sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Yang ketiga, kita tengok kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku, kita tengok kepada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, barulah kita nampak
adanya Allah. Tuan-tuan tak usah mikir panjang. Kita ambil satu cerita saja dalam Quran. Cerita Fir'aun, Nabi Musa, mak Nabi Musa, isteri Fir'aun. Cerita Fir'aun lah, mudah sekali. Nah, mendiang Fir'aun ni, orang tak kata kau kapi arwah dah, mendiang. Gitu kau istilah. Mana hak cikgu-cikgu pakar bahasa ni. Mendiang Fir'aun. Mendiang Fir'aun ketika diberitahu oleh ahli sihir bahawa seorang budak akan menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Fir'aun kata mengamuk. Mana-mana anak laki-laki yang baru lahir, apa buat? Sembelih. Bila lahir Nabi Musa, subhanallah, Allah kata kepada mak Musa, mu jaga anakmu. Wa idza khifti alai fa alqihi fil yammi. Bila mu takut, membawa anakmu lepas dalam sungai ni, dia hanyut pergi ke istana Fir'aun. Pelik ke tidak? Siapa-siapa ke istana Fir'aun, Fir'aun ambil. Dia kata kita buat anak akak lah. Dia tak mikir otak dia. Ni lah budak pelik je. Hanyut mari hai tak ada. Hak lain tu duk beranak kapur, tok bidai sambut. Ni pelik apa ni budak ni hanyut di sini? Kenapa dia tidak berfikir? Mari pula nak menyusu pula tak ada boleh. Tukar-tukar susu semua kena reject belaka. Budak ni tak mau terima. Allah kata inna raddu ilaiki. Mu jangan bimbang. Mu lepas anakmu dalam sungai ni, aku hantar balik kamu. Mak dia masuk dalam istana Fir'aun sebagai tukar apa? Tukar susu. Berelang pula. Mana ada mak lain yang boleh elang menyusu anak? Tak ada. Ajaib Allah. Akhir kehidupan Fir'aun, isteri dia pula beriman, dia pun tak tahu bini dia beriman. Para jemaah sekalian, inilah yang dikatakan bahawa makin kita kaji tentang Al-Quran, bila kita tadabbur tentang pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hamba dia, disitulah akan meningkat naiknya darjat keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita yakin ada Allah. Tapi kadang-kadang jadi lembek kita ni. Berapa puluh tahun dah kita doa di Masjid Haram. Bulan Ramadan, malam 27. Tu imam Masjid Haram tu teriak tangis. Berdoa minta tolong Palestin. Minta tolong Masjid Aqsa selamat daripada Yahudi. Tapi kenapa Masjid Aqsa masih lagi tak selamat? Duduk tangga Yahudi lagi. Kenapa? Tuhan tak dengar ke permohonan kita? Tuhan dengar. Tuhan tak perkenan ke permohonan kita? Tuhan perkenan. Tu imam selalu baca dekat nak doa. Ud'uni astajib lakum. Mu berdoa aku perkenankan. Tapi kenapa Palestin tak boleh merdeka lagi sampai hari ni? Kenapa? Kita kata Allah Ta'ala yang Maha mengetahui, kita tak boleh nak jatuh hukum kenapa Palestin belum dapat kemerdekaan, ataupun kenapa negara kita yang sudah merdeka 65 tahun dan 40 tahun ni pun belum lagi dapat kejayaan untuk melaksanakan syariat Islam di atas muka bumi ni. Kenapa? Huwa min indi anfusikum. Allah kata kesalahan itu jangan tak marah ke Tuhan, kesalahan itu balik kepada kita sendiri. Kita yang tak baik dengan Allah, kita yang tidak mantap, kita yang tidak bersedia, maka Allah Ta'ala tidak akan beri kemenangan yang percuma tanpa perjuangan yang mesti kita lalui. Jadi maka di sini para ulama mengatakan bahawa bila mari Islam, dia zahir. Iman semuanya mawaqara fil qalbi, duduk dalam hati kita. Kita ingat. Sebab itulah kata kalau dia berpisah jadi satu, bila dia bersama dia akan jadi lain-lain. Islamnya zahir, imannya apa yang kita percaya dalam hati kita, itu dia panggil iman. Baiklah para jemaah sekalian, maka di sini dia katakan bahawa al-imanu awsa'. Iman itu luas dia punya kepahaman. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada lebih daripada 70 ataupun 60 cabang. Cabang iman. Lebih daripada 60 atau 70. A'laha
Yang darjat yang paling tinggi sekali iman, iaitulah qaulu la ilaha illallah, itu paling tinggi. Wa adnaha, yang paling rendah sekali, apa dia? Imatatul adza 'anit tariq. Kita buang segala benda yang mengganggu di jalan-jalan. Kita berjalan tengok, Allah, bahaya ni batu ni. Kalau motosikal terpijak boleh terbalik. Bahaya ni sampah ni. Nah, orang sepak boleh rebah. Kita buang, letak di tempat yang selamat. Itu tanda orang beriman. Hari ni kalau kita nak tengok tuan-tuan dan puan-puan, mudah tak mudah kita dapat keimanan? Mudah ke tidak? Mudah. Dalam hadis yang sahih Nabi kita cerita, Baraya, seorang perempuan yang tidak baik di kalangan Bani Israel. Dia ni tak baik. Maknanya orang perempuan yang orang panggil akhlak buruk lah. Tapi bila dia tengok anjing dahaga nak air, dia telah pergi minum air. Syakarallahu lah. Allah Ta'ala terima kasih kepada orang ni sebab dia tolong tadi betul ikhlas kerana Allah, diampunkan dosa dia. Maknanya tak boleh kita anggap bahawa buat benda baik itu tidak termasuk dalam tanda keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Nak tunggu 5S mari daripada Jepun, daripada siapa, kita kata jangan tunggu mari mana-mana, kita tunggu apa yang sudah ada di hadapan kita, para jemaah sekalian. Ni dak ni mari masjid, tengok sampah. Kalau ada sampah, orang tinggal sampah contohnya. Orang berhenti kereta tinggal sampah. Di sebelah kawasan wanita tu tinggal pempos. Tu berat lagi dah. Tinggal sampah ni boleh kira tinggal pempos, ada bang macam-macam. Agak-agaknya kita ambil sampah tok lalu tu sampah kau, kita mengepek. Ngepek. Basah sungguh lah. Alah. Perangai. Lepas ngepek dah 5 minit ngepek. Nyok-nyok lagi tak ambil juga sampah. Ada faedah ke tak ada faedah? Sesat tak sama masalah? Tak sesat masalah. Zaman ni pula lain macam. Dia tak ngepek dah, dia pakai ambil gambar print masuk dalam Facebook. Tengok ni perangai orang kita. Lepas dia ambil gambar, dia tak ambil juga sampah tu tahu. Tak campur juga. Kita kata tak sesat masalah. Jadi banyak benda tak sesat masalah sebab kita banyak bercakap dengan mulut, kita tidak buat tindakan. Sedangkan ada dalam hadis Nabi kita sallallahu beritahu, aku tengok seorang hamba Allah Ta'ala ini sedang duduk dalam syurga sekarang ini. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia buang batu yang menghalang orang lalu di tengah jalan. Dengan sebab tu Allah Ta'ala masuk dalam syurga. Jadi Nabi kata ada naha yang paling rendah. Tanda orang itu keimanan kepada Allah, dia yakin ada pahala dari si Allah Azza wa Jalla, iaitulah imatatul adza 'anit tariq, keluarkan benda-benda yang tak baik daripada jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, sifat malu sebahagian daripada tanda iman. Para jemaah sekalian, zaman kita ni, sifat malu ni ada ke tak ada? Sifat malu ni ada ke tak ada? Ada. Malu apa? Malu ke apa zaman kita ni nak tanya? Hak masyhur je. Malu bertanya dah. Kalau dia tak tahu hukum, tanya tak tanya? Tak tanya. Allahu Akbar. Ana banyak kali dah pergi. Pihak penganjur kata, Ustaz, malam ni kita nak buka sesi soal jawab. Kita agak belek kitab lah. Belum boleh ambil atas kereta. Takut orang tanya soalan pelik-pelik. Tak ada orang tanya. Lepas tu dia bagi tanya pula. Saja malu Ustaz nak tanya tadi. Kata kenapa tak tanya masa tadi? Orang lain boleh dengar juga hukum. Orang lain pun semangat juga nak. Malu. Pada itulah kata di para ulama, malu bertanya ketika tak tahu, itu daripada gangguan daripada syaitan. Tapi malu nak buat maksiat kerana takut Allah Ta'ala tengok kita buat benda yang dilarang, itulah keimanan. Al-haya'u minal iman. Malu nak buat benda mungkar, benda maksiat, itu tanda orang beriman. Tapi malu, pergi masjid tadi, pergi. Duduk mana? Belakang-belakang. Kenapa tak duduk depan tu? Sah depan tak masuk? Malu.
Gua nak agak. Betul ke sifat malu lagi ni? Syaitan dia masuk. Ada satu kes, orang ni peringkat awal dia memang dia duduk sorpai semua. Sorpai, kalau ada kuliah duduk depan. Syaitan mari duduk attack dia. Dia kata Pak Haji, yang Pak Haji duduk depan tu, Pak Haji berasa pandai benar dah kau. Berasa alim kau kita ni. Habis? Lah kalau berasa tidak alim, kau undur belakang sikit. Akhir kali tak ada sorpai, duduk belakang. Last kali ujung sekali duduk. Akhir kali saya kata, awak tak pergi masjid duduk ujung-ujung apa? Pergi lewat-lewat sikit. Itulah dia panggil syaitan, dia panggil tadarruj. Dia akan main secara berperingkat-peringkat. Dia tak diam. Nah, jadi yang kita naknya, yang Nabi sebut al-haya'u syu'batun minal iman, sifat malu itu sebahagian daripada tanda iman, iaitulah malu nak berlaku maksiat, tanda itu. Malu nak buat maksiat, malu tidak melakukan ketaatan pada Allah, sedangkan Tuhan beri pada kita ni banyak. Allah beri rezeki kita bertimbul-timbul, masya-Allah tabarakallah. Rezeki luas. Tapi sekali orang mari minta sedekah, minta bantuan, terakak tepi telinga. Mari pula dah dia ni. Marah. Kita kata hok bagi baru dia boleh lepas. Dia dah habis dah makanan dia. Mari pula. Sepatutnya tuan-tuan bila orang mari pula, terima kasih lah. Sebab saya nak pergi cari awak, tak larat, tak sempat. Tapi bila awak mari cari, mari menyatakan nak bantuan, kita beri. Kita kata alhamdulillah. Itu dia panggil malu kepada Allah Ta'ala bila kita tidak buat perkara yang baik. Allah Ta'ala beri kepada kita berapa jam satu hari satu malam? Mari kita main matematik sikit. Berapa jam satu hari malam? 24 jam. 24 jam kali dengan 60 minit satu jam, jadi berapa? Lama dah tak mengira. Mana token-token Berapa cikgu? 1440 minit. Bila kita tengok Allah beri pada aku 1440 minit, daripada awal pagi kemarin sampai ke malam ni, 1440 minit. Berapa kali kita berzikir sebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Berapa kali sebut? Tak rasa malu ke tidak? Jadi bila ada rasa malu itulah kita rasa itulah keimanan. Tapi kalau nak buat maksiat tak malu, pakai tutup aurat, tak baju tak tutup aurat pun tidak malu. Orang duduk semaya pun kita tak semaya, tak malu. Orang ambil rasuah apa sengih-sengih, tak ada masalah apa-apa, tidak malu. Itu tandanya down, iman dia cukup berbahaya. Pasal itulah bila timbul satu istilah, ini kita tak cara khas apa dia kan, kita bila timbul satu istilah, budak-budak ni ada main Facebook, dia tulis malu apa bosku. Habis pakat tulis malu apa bosku belakang. Kita kata malu tu tanda iman. Malu nak buat maksiat tanda iman. Ni malu apa bosku, tak apalah buat apa pun, asal ke apa yang kita nak dapat. Kita buatlah. Kita kata ini satu benda yang cukup berbahaya. Para jemaah sekalian, maka di situ ada sebuah kitab yang ditulis oleh Imamul Baihaqi. Dia tulis Syu'abul Iman. Dia senaraikan 70 perkara lebih ni, cabang-cabang iman tu dia senaraikan. Dia ambil daripada hadis Nabi sallallahu Nabi kata al-imanu bid'un wa sittun au bid'un wa sab'un, lebih daripada 7 perkara. Cari dalam buku ni dah ada terjemahan pun ada, ringkasan dia senarai 70. InsyaAllah nanti ada masa kita baca kitab ni. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman dia supaya kita tahu apa ke 70 perkara. Hak ni lawan kepada apa yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab dia Al-Kabair. Imam Az-Zahabi tulis Kitabul Kabair, dia senarai ada 76 dosa besar. Hak ni dosa besar, hak ni Syu'abul Iman. Kita pelagar dua tu. Hak ni buat, hak ni tinggal. Barulah kita rasa aman dunia ni. Apabila kita tahu mana yang baik, mana yang kita buruk, maka para jemaah sekalian,
Karena itulah Allah SWT sebut dalam Al-Quran surah Ali Imran, Allah kata wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa dia cari lain daripada Islam sebagai pegangan hidup dia, orang ini tidak akan diterima daripada dia. Tak terima. Tak usah carilah undang-undang British ke, undang-undang Jepun ke, undang-undang apa saja dalam bab beragama, dalam bab kehidupan. Kalau kita menolak hak Islam, maka Allah Ta'ala tidak akan terima apa yang kita buat. Aman je dunia ni. Negara ni apa undang-undang British. Negara sebelah Arab ni pakai undang-undang Perancis. Negara ni pakai undang-undang Belanda. Aman je dia kata. Kita kata aman pada zahir dunia, tapi mungkin kita tidak aman di akhirat. Kalau kita tidak mengisytiharkan bahawa semua yang kita buatnya berdasarkan kepada syariat Allah, kita akan rugi. Tapi kalau benar dengan syariat Allah, kita akan untung. Sebab apa? Sebab hak kita buat tadi mengikut peraturan Allah Azza wa Jalla. Karena itulah Nabi kata, orang yang ikut syariat Allah, kalaulah dia kena azab di atas dunia, lepas di akhirat. Tapi kalau orang tu ikut undang-undang yang dibuat oleh orang putih, orang kafir, tidak berdasarkan kepada undang-undang Allah, maka orang itu orang yang rugi di dunia, kena bayar denda, kena apa, tapi di akhirat belum tentu dia dapat keampunan Allah Azza wa Jalla, kecuali apabila dia bertaubat. Maka di sini Allah Taala sebut wa may yabtaghi ghairal Islam. Siapa dia cari lain daripada Islam, iaitulah ketundukan dia kepada Allah. Islam di sini zaman kita hari ini, selepas dibangkitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nama dia Islam itulah apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi bawa jadilah. Dalam sebuah hadis rawahu Ahmad daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taji'ul a'mal yaumil qiyamah. Amalan kita ni akan mari jadi saksi pada kita pada hari kiamat. Amalan kita akan jadi saksi. Bila kita berdiri di hadapan Allah, fataji'us salah. Solat mari, ya Rabbi, saya ni solat dia. Hak dia semaya ni, saya. Maka Allah kata, innaki ala khair. Baiklah, mu ni dalam kebaikan. Mari pula sedekah. Sedekah zakat. Sedekah wajib zakat ataupun sedekah yang sunat, mari. Dikata, ya Rabbi, sayalah sedekah dia. Allah kata, mu dalam keadaan baikan. Semua amalan akan mari. Kemudian sekali kesimpulannya, fataji'ul Islam, Islam mari. Lagu mana? Mari amalan-amalan ni Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Sebab itulah bila kita baca dalam kitab akidah tentang al-mizan, timbangan pada hari kiamat, lagu mana Tuhan nak timbang amalan? Kita kata wallahu a'lam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Tapi zaman digital hari ni, dulu kita payah nak menimbang, main kati, main dengan apa ni, tahir ni tak. Dalam digital lagi ni, semua benda dia boleh kira. Semua benda boleh kira. Kita dengan telefon kita berapa minit kita guna, panggil mana dia tahu. Jadi ini semua gambaran-gambaran yang menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat esok senang je bagi Allah nak kira amalan kita. Bila Nabi sebut, sallallahu alaihi wasallam sebut, pada hari kiamat esok ada orang yang berjalan atas muka. Na'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada jalan atas muka, jalan atas takdir. Yang penting kita nak berjalan dengan aman di akhirat esok. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa yamshi alal wajh? Bagaimana orang itu nak berjalan atas muka? Orang berjalan atas kaki. Nabi kata apa? Allazi, Allah yang memperjalankan manusia di atas kaki dia, Allah itulah yang berkuasa nak berjalan atas muka. Nak kata apa? Baru ni bila tiba isu ni, ada hak main bola baru ni kan, keluar seorang pemuda nama dia Ghanim Al-Miftah, hak tak ada tangan tu. Tengok ke tak? Awak tak tengok tunggu pukul 3 pagi nak tengok bola tu. Ghanim Miftah ni tak ada tangan. Dia tangan dia lah kaki, tangan dia lah. Masya Allah, boleh pula dia berjalan, boleh bawa kereta, boleh main bola, boleh laka-laka. Kita kata subhanallah.
Orang yang tak ada tangan, ada kaki pula. Kaki pula jadi tangan. Dia boleh menulis dengan kaki, boleh makan dengan kaki, ambil semaya. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Tak usah duduk pelik. Tak peliknya, amalan kita cukup ke tidak nak bertemu dengan Allah. Hak ni yang kita takut. Lagu mana nak berjalan dengan kaki, lagu itu kuasa Allah Ta'ala. Kita tak usah duduk mikir panjang. Akhirat esok, fataji'ul Islam, yaji'ul Islam. Bila Islam hari, Islam kata, Ya Rabbi, antas salam wa anal Islam. Antas salam ya Rabb, engkaulah assalam, semua kesejahteraan bagi Allah Azza wa Jalla, dan aku ini Islam. Inilah pegangan, inilah amalan yang dipegang oleh orang ni, hamba-Mu ni. Pada gitu, maka Allah SWT sebut dalam Al-Quran, wa man yabtaghi ghairal islami dinan, siapa dia ambil Islam lain daripada Islam sebagai gaya hidup dia, sebagai pegangan dia, sebagai agama dia, sebagai anutan dia, lam yuqbal, maka Allah Ta'ala tidak akan terima daripada dia. Kita kata rugilah orang ni, rugi. Maka Islam itu yang kita nak. Para jemaah sekalian, kita kena belajar. Ayat ini ada cerita dia, cerita sekumpulan Yahudi di Madinah, nama dia Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ni, kalau tuan-tuan pergi Madinah lah ni, ada tak hak beli buku yang saya tulis, nama dia Madinah Munawwarah, lebih ada sejarah. Ada hak beli buku tu. Kalau tak ada lagi, cari kedai. Kalau tak cari, rugi, tak boleh baca tu ya. Buku lain pun tak apa. Dalam buku tu ada tak satu cerita kota ni, bapak Yahudi jahat ni, nama dia Ka'ab bin Ashraf, masih ada di Madinah. Ada kubur dia ada. Siapa ada orang marah, dia kata peliknya Arab Saudi ni. Hak Yahudi dia tinggal. Hak tempat-tempat lain tu dia buat setengah lah. Pasal kena buat, bukan nak besar masjid tak. Kita kata tuan-tuan jangan duk marah. Hak lain-lain tu nyepak kaki gosok orang, nyepak kaki peluk cium. Tapi kota Yahudi tak ada orang pergi peluk. Tapi kita pergi untuk mengambil ajaran. Jadi Ka'ab bin Ashraf ni, dia mari jumpa Nabi SAW, dia suruh Nabi jatuh hukum. Ada satu kes. Bila Nabi jatuh hukum, tak memihak pada dia, dia kata aku tak tahu hukum Muhammad. Maka Nabi baca ayat ni, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa dia ambil lain daripada Islam sebagai pegangan hidup dia, tidak akan diterima. Baiklah, kita orang Islam sendiri pula, kita ni sebagai seorang Muslim, sebagai orang beriman pada Allah Azza wa Jalla, amalan kita nak ambil mana? Kita kena semak balik segala amalan kita, solat kita, puasa kita, zikir kita, apa benda yang kita buat atas dunia ni, yang disandarkan kepada agama, mesti berpaksi kepada dalil, berpaksikan kepada sandaran yang kukuh yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Al-Imam Nawawi contohnya bawa hadis ini dalam kitab Arba'in, menyatakan bahawa Aisyah radhiyallahu anha telah menyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa dia bawa amalan dalam hidup dia ni, tapi amalan itu tak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam bab amalan, dalam bab kerja buat, terpulanglah. Nak buat kereta lagu berapa tayang, nak buat motosikal berapa dia punya besar, nak buat rumah berapa tingkat, itu kerja kita. Tapi dalam bab beragama, maka Nabi kata siapa dia masukkan amalan-amalan yang tidak diajar oleh kami ke dalam agama ini, maka dia akan ditolak. Maka di sinilah kata di para ulama, semua benda amalan kita ni mesti berpaksikan kepada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata seorang tokoh ulama yang sangat masyhur, tuan-tuan kalau dengar nama ni semua pakak, dia kata ahli tasawuf yang masyhur, nama dia Al-Fudail bin Iyad. Tulis nama Al-Fudail bin Iyad. Dia kata dia buat rumusan bahawa agama kita ni, amalan kita ni akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla apabila memenuhi dua kriteria, dua syarat. Tanda tuan-tuan, amalan kita jadi soleh dengan dua perkara. Kemudian amalan yang soleh itu diterima oleh Allah Ta'ala dengan dua sebab. Sebab yang pertama, kita kena buat ikhlas pada Allah Azza wa Jalla. Kita kena buat ikhlas. Kita sekarang ni kan semua kan ikhlas belakang ni. Tak, kalau we hadiah orang tulis dengan tuluh ikhlas.
Perlu kau tulis. Ikhlas ni amalul qulub, amalan hati, bukan amalan yang boleh ditulis-tulis. Kalau setakat nak tulis, semua orang boleh tulis ikhlas. Tapi dalam hati pula nak tunjuk pada orang, tak jadi. Setelah kita buat dengan ikhlas, yang kedua mesti mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan kita tu kita kena ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah kata Fudail, amalan itu jadi soleh, amalan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, itulah secara ringkasnya tazkirah kita pada kali ini tentang fadlul Islam, kelebihan Islam. Kita tahu Islam itu merangkumi 3 perkara yang besar. Yang pertama, mesti ada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, keikhlasan dalam hati kita. Yang kedua, kita kena lakukan semua rukun-rukun Islam. Yang ketiga, semua amalan baik yang dianjurkan oleh Islam, maka semuanya dapat pahala belaka. Makan minum lagu mana? Nabi sebut dalam hadis, hatta sehinggakan makanan yang kita beli, kita suap ke mulut isteri kita itu pun boleh pahala. Itu nafkah, betul nafkah. Tapi apabila kita niat, bila kita niat ikhlas, aku beli makanan malam ni yang sedap-sedap ni, tujuannya nak balik menyukakan hati isteri, anak-anak, supaya mereka ni rajin ibadat, rajin semaya, nak ajak pergi masjid pula mudah, beli, boleh pahala. Hak lebih pada itu lagi, Nabi kata wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Yang kamu duduk dengan isteri kamu itu, yang kamu berhubung dengan isteri itu pun sedekah. Sahabat terkejut, ya Rasulullah, sedekah juga tu, suka-suka ke tu? Nabi kata kaca pergi buat dengan orang lain hak tidak isteri, jadi apa? Dosa besar. Sebab itulah ada setengah ustaz ni hak nakal-nakal sikitlah. Dia kata dah tahu dah sedekah, tak kena sungguhlah sikit nah. Baik, artinya para jemaah sekalian, semua perkara yang baik-baik, kecuali benda maksiat, nak suruh jadi sedekah tak boleh. Nak pergi mana tu? Nak pergi merampok, mencuri. Pasal si kaya ni bakhil, aku nak ambil harta dia, nak pergi sedekah habis sikit, tak jadi. Malam ni kita rasa nak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, tapi buat maksiat. Buat masuk masjid ni gendai besar-besar, pakat duduk menyanyi, duduk menari. Lah. Jadi para jemaah sekalian, itulah yang kita simpulkan, bahawa iman adalah hati kita mantap, rukun-rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kita lengkapkan, dan semua perkara amalan baik kita lakukan, semua amalan buruk kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah SWT akan matikan kita dengan husnul khatimah dan akan mendapat melayakkan kita ke jannah. Allahumma ja'alna min ahli jannah. Ya Allah, jadikan kami, dua ibu bapa kami, orang-orang yang kami sayangi, termasuk di kalangan orang yang layak ke syurga-Mu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.